Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahum ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, dengan kesedaran yang hadir dari hati bahawasanya segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini tiada lain, tiada bukan, hanyalah untuk menjadikan kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni meneruskan kajian ilmu kita dalam syarah Kitab Hakikat Kehidupan ini, yang mana syarah dalam kitab Hakikat Kehidupan ini adalah menumpukan kepada perbahasan persoalan-persoalan yang timbul di dalam kehidupan, masail, persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Adapun persoalan-persoalan dalam kehidupan ini mestilah kita mampu memahami yang pertama dengan kita mengkaji. Kaji ini bermakna dengan arahan dan suruhan Allah. Apa dalil ataupun yang kita boleh kaitkan dengan kaji kehidupan ni, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menggunakan akal fikiran untuk berfikir tentang kejadian alam semesta ini. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Hendaklah menggunakan akal fikiran kita untuk berfikir tentang apa? Kejadian kehidupan ni kita kena kaji. Dan sekiranya kita tidak mengkaji, maka kita tak akan mampu mendapat satu perkara yang penting di dalam amal, iaitu kefahaman. Dalam kehidupan, kefahaman. Adapun dalam agama Islam itu sendiri, tuntutannya adalah terus kepada kefahaman. Ini pertama perkara ini mesti kita faham secara dasar, asasnya. Dalam agama Islam itu sendiri, dia terus kepada faqih terus. Kefahaman di dalam agama. Dia tak perlu kaji lagi agama, sebab agama Islam telah sempurna. Kaji ni barang yang tak pasti, barang yang belum tentu lagi. Jadi dunia kehidupan kita ni kena kaji sebab dia belum pasti. Adapun agama Islam, inna dina indallahil Islam, itu adalah untuk kita terus fahami. Dan barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, kata Nabi SAW, yufaqihu hafiddin, maka diberikan kefahaman di dalam agama, yakni Islam, dan menterjemahkan Islam di dalam kehidupan, yang dipanggil the way of life, cara hidup Islam.
Maka perbincangan hakikat kehidupan ni adalah untuk menterjemahkan hasil daripada kefahaman agama. Sebab tu perbahasan ni ada yang mengatakan ialah mana-mana tempat takdirnya Allah amanahkan saya untuk menyampaikan ilmu ini, memang dia nampak seperti perbincangan yang tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab agama tu memang tinggi mas sekalian. Kita kena menggunakan akal fikiran kita yang Allah berikan kepada manusia sehingga manusia mendapat kedudukan yang tinggi. Maka memang kena gunakan akal fikiran kita untuk memahami. Nak faham tu kadang yang kata payah tu. Sebab kita kena kaji dan kita kena faham. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam perbahasan kita pada malam ni, bagaimana nak memahami seperti mana kehidupan. Kita kaji kehidupan perkahwinan. Orang dah tahu dah pasal perkahwinan surat 67 kan. Tapi hari ni kita terus buat kesimpulan dan habis dah surat 68. Perbincangan dalam surat 67 68 dan kita sedang bincangkan ni adalah terjemahan bagaimana nak memahami usul ataupun asas kehidupan dalam alam perkahwinan. Kenapa nak faham tentang perkahwinan? Kerana dalam perkahwinan itu membincangkan tentang, hanya ni yang payah nak faham ni, tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya ni maksud nak faham yang payah lah. Terutamanya bila kita bawa pecahan kepada masalah furuk al-masail, pecahan kepada persoalan dalam perkahwinan tu, pecahan dia kita bawa perbahasan ta'adud, poligami. Kenapa poligami dia dibincang pada perbahasan hakikat kehidupan? Sebab orang tak nampak syariat yang Allah telah berikan kepada manusia untuk dia kaji dan faham sepatutnya. Tapi kebanyakannya mengambil mudah. Mengambil mudah, contoh dia nikah, dia guna syariat, betul dah. Tapi memahami perkahwinan dia tak ikut syariat. Contoh, nikah betul dah ikut syariat, rukun nikah semua cukup, saksi ada, wali ada, akad ada, sempurna dah. Okey dah. Dah, lepas tu membina rumah tangga pula ikut mana? Contoh, sekarang ni katalah saya mudahkan perbincangan ni. Berapa ramai rumah tangga akhirnya dia tak nampak kekuasaan Allah. Yang dia cerita apa? Tentang isteri, tentang suami, tentang isteri, tentang suami. Yang ni adalah terjemahan daripada perbahasan sidik di mas sekalian. Kita sedang bawa perbincangan ni, kita sebenarnya kita kaji kehidupan ni. Besar kehidupan ni, tapi kita kaji dengan pandangan yang benar agama, kemudian kita bawa dengan siddiq, yakni keimanan. Iman tu yang terjemahkan kehidupan. Contoh malam ni, kenapa perkahwinan? Sebab perkahwinan tu membincangkan tentang keimanan, takdir, jodoh ni tuan-tuan. Jodoh ni tentang kuasa Allah, bukan best man win BMW. Senang boleh kahwin, best man win. Bukan sebab manusia semata-mata, malah manusia ikhtiar ni berapa persen saja kalau ikutkan. Dan nak dikokohkan lagi dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah kaitkan perkahwinan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi. Dan untuk mengkaji kehidupan, banyaknya akan memberi kesan dalam perkahwinan. Perkahwinan bukan perbincangan yang kecil jemaah sekalian. Siapa yang meremehkan soal perkahwinan, dia sedang meremehkan soal kehidupan. Sebab apa? Takkan berjaya kehidupan seseorang itu selagi perkahwinannya tidak berjaya dibangunkan dengan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab zahir kekuasaan Allah itu pada perkahwinan. Allah jadikan pasangan suami isteri itu tanda kekuasaan Allah. Itu contoh. Sebagai contoh, tu tak nampak lagi tanda kekuasaan Allah bila takdirnya ta'adud boleh kahwin lagi. Di mana kita nak kaitkan kekuasaan Allah, Ustaz? Perkataan diduakan, contoh. Kefahaman rumah tangga, sepatutnya kefahaman rumah tangga tu faham nak perkahwinan ni, nak mengesahkan Allah melalui perkahwinan. Contoh begitu. Jadi timbul perbahasan dalam rumah tangga, antara perbahasan yang sering kali kita dengar sampai sekarang ni tak habis-habis cerita, itu adalah permasalahan menduakan. Ini permasalahan paling internasional lah ni. Permasalahan diduakan, menduakan. Memang terangkat bumbung tentang, kalau salah bawa ni memang jadi viral luar biasa punya. Salah bawa tuan-tuan habis.
Ini saya cerita ni kisah benar, realiti, dan diceritakan oleh Tuan Badan sendiri, iaitu satu ulama yang tersohor di Indonesia, A'ajim. Anda dengar A'ajim? Gimnastiar. Kalau tengok A'ajim, singkatan A'ajim, lama besar. Allah takdirkan berpoligami, ta'adud, menjadi isu besar. Sana jangan main-main buat poligami masih. Terus kredibiliti tu boleh terjejas besar. Nampak sifat manusia yang bernafsu, tak nampak Allah dah. Dia tak nampak sayang tu Allah yang berikan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ingat sayang tu tentang datang dengan sendiri. Kita dah mulakan perbincangan siddiq, yakni bismillah, dengan nama Allah. Kita dah bincangkan dah. Yakni semua bermula dengan nama Allah, bukan nama Jemah, bukan nama Fatimah, bukan nama Jejah, bukan nama orang, nama Allah. Melalui nama Allah itulah Allah jadikan wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah, di antara kamu kasih sayang. Maka Allah uji dengan persoalan kahwin lagi. Nak tengok sayang tu duduk kat siapa? Kat Allah atau kat diri? Ni baru sayang. Lepas ni kita masuk tajuk kaya pula, kaya dan rezeki. Sebab apa saya bawa perkahwinan? Ini soal kehidupan. Perkahwinan awalan pada kehidupan. Sebab tu contoh aulak jadi imam ni, aulaknya keutamaan yang dah berkahwin. Sebab apa? Dia ada kelebihan. Bukan yang bujang tak boleh jadi imam. Sebab yang berkahwin tu aulak. Nak pula kahwin, aulak. Kahwin lagi, aulak. 3, aulak. Tapi pastikan baguslah. Sebab membincangkan kehidupan itu mesti bermula dengan pernikahan. Tapi kalau tak menikah, tak ada perbincangan kehidupan. Dia mesti faham kehidupan melalui pernikahan juga. Maknanya dia boleh syarahkan pernikahan itu dengan perbahasan yang benar. Apa perbahasan pernikahan? Tauhid. Memang perbahasan nikah kita bahas dalam munakahat bab fikih, bab rukun tadi, fikih, bab tanggungjawab yang berbentuk fikih. Tapi kita lupa ada perbahasan yang besar yang ada dalam perkahwinan, yang bermulanya perbahasan tentang akidah, tauhid. Adakah isteri kita tu benar melihat sayang itu dengan nama Allah, atau sayang itu dengan nama kita? Adakah kita benar melihat sayang itu dengan nama Allah, atau kita melihat sayang itu dengan nama isteri? Lalu amalan kita dilakukan kerana nak jaga hati isteri. Jadi baik sebab tak nak isteri berbunyi. Jadi baik sebab nak dilihat suami. Itu kan perbuatan tentang riak atau ra'un. Kalau lagi satu, an-nikah as-sunnah. Nikah tu sunnah, mas sekalian. Bila sebut tentang sunnah, cuba lihat perbahasan bab nikah. Biasa dengar tak konten-konten atau pengisian-pengisian mutaakhir ini dia buat dengan konten dalam media masa ni, zaman TikTok, zaman macam-macam ni. Dia buat apa? Awal perkahwinan saja 6 bulan seronok, lepas tu hamba dah masing-masing kau aku. Saya nak tanya, adakah ibadah jikalau an-nikah adalah sunnah dan sunnah ibadah? Adakah sunnah itu mula-mula solat dia seronok, lepas solat hamba dah? Betul tak? Tahun pertama ada solat seronok, 10 tahun kemudian solat Allah Akbar, Allah dah faham. Nak 10 tahun dah saya solat. Dah nikah tak? Apa beza nikah dengan ibadah? Solat dengan nikah sama, perbuatan saja berbeza, tujuannya sama, sembah Allah. Ketika nikah digunakan sebagai ibadah untuk sembah Allah, di mana perkataan hambar? Sebab tu tak boleh mas sekalian kata solat dia saya tak peduli lah isteri saya tu, tak boleh. Solat dia saya tak boleh peduli lah suami saya, lagi tak boleh orang buat. Dia syariat, dia komplement, lengkap melengkapi. Ini kira cara. Jadi kahwin ni apa tujuan dia? Untuk mengesahkan Allah. Khalas, titik. Untuk memartabatkan suruhan Allah, untuk melihat Allah berkuasa, bukan untuk aku berkuasa. Isteri berkuasa atas suami, suami berkuasa atas isteri, masing-masing nak menentukan kuasa.
Dan perbincangan ini tidak dibincangkan secara meluas. Kebanyakan bila kebanyakan sebab apa? Sebab kita lebih kepada keadaan. Bila bincang bab kehidupan, lebih bermain perasaan. Hukum ada hukum. Bab perbincangan nikah tadi semua pakai hukum, betul lah. Tapi hala tuju nak melayani perasaan perempuan, nak mendepani permasalahan perempuan, perempuan pula wanita isteri nak mendepani masalah lelaki. Cuba tengok ke mana hala tuju perbincangannya. Kerana di situ terhijab daripada kekuasaan Allah. Sebab tu bila kita bawa perbincangan ta'adud sebagai kesimpulan surat 68 saya terus pergi sini. Sebut saja ta'adud tu berbilang-bilang. Berbilang-bilang ni nunjuk kepada lawan kepada Khalik. Khalik itu tunggal, makhluk itu berbilang-bilang. Ketika dia kata saya tak nak diduakan, okey, ini perkataan. Ini saya suka bawa perbincangan ni pergi pada yang hak. Perbahasan tak nak diduakan. Tang mana yang tak nak diduakan? Adakah diri dia? Kalau diri dia dah diduakan dengan kerja dah, kita pun bekerja pun dah macam dah ada isteri seorang lagi dah. Kalau ikut turutan mak ayah Allah Rasul mak ayah isteri kita dah nombor 5 dah, maklum. Kalau ikutkan kepada nak menduakan di sudut diri fizikal, dia dah faham dah. Kadang-kadang kita outstation ke apa tak balik, faham? Abang tak balik 2 hari. Okey bang. Ataupun yang kerja jarak jauh PJJ, dia faham. Okey, maksud kan yang tak nak diduakan, yang keluar daripada mulut orang perempuan dan orang lelaki pun kita dengar selalu didua-dua, merujuk kepada apa tu kakak Mas sekalian? Perbincangan akidah maknanya ini tauhid. Kerana yang dibincangkan tak nak diduakan, jangan duakan kasih sayang saya tak rela kasih sayang saya diduakan. Kita pun tanya, kasih sayang kamu yang mana? Ianya kasih sayang Allah yang diberikan kepada kamu. Dan kita pula tak boleh sembrono sewenang-wenangnya nak menduakan sesuka hati kita. Tak boleh juga. Sebab tu perbincangan nikah ini adalah sunnah. Bila sebut sunnah, termaktub tentang sunnatullah, aturan Allah. Tidak boleh main suka-suka, aku suka kawan, aku nak kahwin dengan dia, aku nak kahwin dengan dia. Tak boleh. Ada limit juga. Allah hadkan sampai 4 saja. Itu yang pertama. Kalau ikut suka ni, main suka dengan selebih pada 4 kita kahwin. 1. Tak payah jauh nak cerita bab suka ni. Bab baju lah, baju. Orang perempuan marah lelaki dia 2, 3. Orang perempuan baju berapa banyak? Pinggan mangkuk banyak. Itu sama tu, perasaan lah tu. Tapi ada had, bermakna bukan atas kita tu. Allah hadkan. Itu. Seterusnya kita melihat kembali rupanya Allah nak memberi satu mesej, satu tanda berkenaan dengan kasih sayang ini. Bila manusia kembali saya tak nak diduakan, maka di sini kita kena renung. Ini kata renung, kita pergi kepada yatafakkarun, berfikir. Asal marah no perkataan diduakan, maka rupa-rupanya bila kita rujuk pada perbincangan tauhid, yakni perbahasan tentang syirik, maka itu adalah dosa yang paling besar. Sia-sia amalan kita, berkurun lamanya sekali teris menduakan Allah, lebur semua amalan. Nak cakap apa? Adakah itu berlaku kepada pasangan? Ini gambaran, amal nak gambarkan. Ketika kita berbaik-baik dengan dia, elok, sekali dia dapat tahu kita duakan dia, sila lagi bulan seban kat kepala pun dia tak pandang dah. Sia-sia dia berseban kata. Kena tembak begitu. Jangan main-main. Tapi kerana dia dah faham, dia dah mula sedar bahawa ini ada syariat, dan buat ikut aturan ni yang saya cerita ni ikut syariat. Bukan main kahwin suka. Oh, ustaz macam menggalakkan suka dia kahwin 2 ni. Tak boleh juga. Nak galak kamu tak boleh, sebab bukannya sewenang-wenang kita boleh kahwin, tu takdir Allah. Kalau kita doa, imam baca dah doa kahwin 2, tuan-tuan. Tahu doa kahwin 2? Selalu dah amalkan dah. Kalau imam seorang lagi nampak gaya dah.
Rabbana hablana min azwajina. Ada azwajina tu maknanya isteri-isteri kan. Jamak dah tu. Macam itu kat isteri seorang kan. Bukan atas kita. Takdir ni. Agak sini juga belajar tentang iman. Awak tiba-tiba tak faham takdir ni. Tapi sebab dah terpengaruh dengan emosi kan. Dengan sifat-sifat, dengan contoh-contoh buruk pula, tu perbincangan lain. Tapi kita nak bawa balik perbincangan rumah tangga ni. Allah adakan masalah ranting ni. Ta'adud ni ranting dia. Usul dia adalah nikah. Malah dalam nikah, usul pula pada nikah itu adalah perbincangan tentang sunnah. Sunnah pula perbincangan tentang tauhid, mengesahkan Allah. Akhirnya yang tunggal Allah, yang tidak boleh diduakan cinta itu cinta Allah. Berapa ramai menduakan cinta Allah? Ada siapa-siapa marah? Tak ada. Walhal untuk menduakan Allah cukup diam-diam je. Kalau nak menduakan isteri, ingat boleh diam. Terbongkar juga, meletup. Bukan suami kamu gitu. Sudah ni. Asal suami kita macam sama je muka lah. Sudah ni. Tutuplah macam mana pun. Akhirnya dapat tahu juga. Tak time hidup tahu, time mati. Tapi kalau menduakan Allah, siapa tahu? Siapa tahu? Duduk seorang-seorang diam-diam pun dah jadi berujuk. Bagus juga aku ni. Habis. Itu pun kategori menduakan lah. Apa saja penyakit hati berpunca pada riak, pecahan-pecahan itu semua berpunca antara melihat diri. Dan diri pula melihat ada sifat yang melebihi kemuliaan semua tu. Nampak? Jadi cukup untuk kita faham asas perbincangan. Ni nama hala tuju. Bila kita faham hala tuju mas sekalian, barulah kita nampak maksud dia dengan jelas, yakni membawa pada sudut pandang tauhid, iaitu dengan melihat kembali kepada kekuasaan Allah. Wallahi jemaah sekalian, kalau perbincangan ini dibawa dengan kekuasaan Allah, tak berani buat main-main. Setakat hari ini yang tak buat ikut kekuasaan Allah, Allah rentap di rumah tangga tu, kucak-kacir. Bukan kata rumah tangga, dunia ni pun tak ada siapa yang boleh mentadbir dunia mengikut suka dia. Try lah buat. Tengok kaum Ad Samud apa jadi. Tengok Qarun apa jadi. Tengok Fir'aun, Namrud. Tak ada satu pun makhluk atas muka bumi ini boleh memerintah dunia kok suka dia. Tak boleh. Dan begitu juga tak ada siapa pun boleh memerintah rumah tangga je. Kok suka aku lah isteri aku, katanya. Kok suka aku lah suami aku. Kau cakap macam tu siap. Allah kata, aku tunjuk kuasa pula. Maka ketika Allah tunjukkan kekuasaannya, yang pertama sekali hilang rasa kasih sayang. Macam mana? Buat macam-macam tak rasa tuan. Pada hari-hari menghadap, hari-hari masak, hari-hari berjumpa, sayang tak ada. Jenuh lah berubat lala sekali. Ni ada orang buat ni, Ustaz ni ada orang ketiga lah ni. Jenuh nak menyalahkan. Lala jin yang dipersalahkan. Lala kata aku juga ni. Ada je dia pun give up lah, aku kacau juga lah katanya. Tapi sungguh dah. Lagi satu, kenapa perkahwinan ni perbincangannya besar? Ini tugas khusus iblis. Walaupun ada syaitan bernama Dasim, itu prebet je. Sebenarnya rumah tangga ni task force iblis. Iblis ni dia tak kacau orang solat, dia bagi prebet je. Orang solat, orang buat apa jahat yang lain semua dia bagi kat dia punya kuncu-kuncu dia. Setiap hari di atas, Nabi kata mafhum hadis, di atas laut ada singgasana. Setiap hari depa buat multaqa, perjumpaan. Dan bincang. Buat apa ini hari? Hakaza wa kaza, hakaza wa kaza. Iblis tak tertarik pun dengan semua kejahatan yang lain. Nipa datang seorang syaitan yang cerita, aku berjaya porak-porandakan rumah tangga itu dan aku tidak tinggalkannya sehingga dia bercerai-berai.
Ni'ma anta, macam ini daripada singgah sana tinggi dia turun bawah, dia naikkan kawan ni sebelah dia. Sebab tu antara syarat untuk jadi tukang sihirnya hebat adalah berjaya santau ataupun memporak-porandakan rumah tangga. Itu syarat tu. Nak jadi pawang besar, antara dia punya praktikal dia, amalan dia yang wajib kena buat, rumah tangga disantaukan. Amen. Sebab tu rumah tangga jangan buat main. Dan dia berjaya, tengok, bukan soal, dan perbahasan ni bukan soal cerai-beraikan saja, cukup meniupkan keraguan sebagaimana Nabi Adam AS dengan Siti Hawa tidak bercerai, tetapi keraguan yang telah ditiupkan kepada Siti Hawa melalui nafsu Hawa. Waktu Hawa nafsu, waktu isteri ni nak bagi terjemah sekalian, ni panglima depan saya ni, ini semua ni tuan-tuan ibarat task force-nya adalah tugas penting menjaga seorang insan manusia yang menjadi ancaman musuh nombor satu, iblis. Tuan-tuan kena jadi orang yang sangat fit, sangat berilmu, beramal, sebab nak berhadapan dengan iblis. Dajjal pun nombor dua, memang sekalian. Walaupun Nabi kata hati-hati dengan Dajjal, tapi Dajjal naik presiden. Kita tak payah tunggu Dajjal turun, iblis ada dah. Apa dia buat? Dia tiupkan rasa tak puas hati kat isteri, dia tiupkan supaya isteri rasa tak berguna, dia tiupkan. Antara nak buat dia inilah, tak adil lah salah satunya. Saya ni ibarat tak berguna di sisi abang. Kenapa abang kahwin lagi? Tahu tak saya dah begini. Nampak tak? Kebanyakan kan macam itu. Apa tak cukupnya saya? Kena pula suami yang tak faham pula, dia bagi harta, bagi duit. Dia ingat kahwin tu untuk duit je. Tapi inilah yang berlaku mas sekalian. Sebab tu saya bawa perbincangan ni. Dan di luar tu memang ada juga yang nampak harmoni poligami, tapi tidak bawa kepada akidah. Pendekatan saya setelah kita buat kajian dengan soft ni, Siddiq Amanah Fatona Tabligh, maka Allah bukakan hikmah. Rupanya Allah nak bagi rasa dosa yang sangat besar tu syirik, menduakan Allah. Allah cukup marah, sehingga ulama kata sifat Allah ni ada sifat cemburu, maha cemburunya Allah, sehingga Allah biarkan penyakit ain. Penyakit ain ni apa jemaah sekalian? Orang yang puji makhluk lupa Khalik. Memang Allah biar je. Sebab tu syarat nak puji makhluk, sebenarnya hakikat tiada puji bagi makhluk, semua puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Sebab itu SOP puji, kaedah ataupun cara kaifiat nak puji ni, dia kena Masya Allah dulu, baru Masya Allah cantiknya kamu. Dia tak boleh cantiknya kamu macam ginilah isteri abang katanya. Memang kenalah kawan tu jadi. Dia tak boleh, dia kena Masya Allah cantiknya Allah jadikan kamu. Kalau tak kerana Allah ni, kamu ni aku tak pandang dah. Nampak kerana Allah, puji tiap sungguh-sungguh, puji Allah. Ni dah puji isteri macam tahu tak cukup tanah habis pujinya. Macam ini lah isteri abang masak, kalau kamu tak masak ni tak tahulah abang nak makan. Tak adalah kat dunia ni kamu je satu-satunya, perkataan satu-satunya yang berjaya mencuri hati abang. Ambil tuan. Nampak perkataan tu lah ustaz. Takkanlah itu pun salah. Dia tak salah, tapi jadi sebersalah nanti kan. Sebab dia boleh mengganggu keyakinan. Berbalik perbincangan, melihat kembali kekuasaan Allah, iaitu jelas menunjukkan bahawa Allah SWT sahaja yang tidak boleh diduakan. Yakni kan setiap kehidupan ini yang apa perkara yang penting saya nak sampaikan begini. Apa yang terjadi dalam hidup ni, Allah nak menterjemahkan sifat kekuasaannya, maka perbincangan menduakan ni ada dalam perbincangan rumah tangga. Apa kekuasaan yang Allah nak tunjukkan? Contoh, kita ada rasa takut yang tak boleh nak cerita, takut. Contoh kan, ramai jumpa saya kata begini, Ustaz, ada jual ubat berani tak Ustaz?
Mahu ada dah, berani tu tak ada tak? Mahu ada, berani tak? Kenapa takut? Memang tak ada berani tu tak? Mana dia buat berani melainkan hilangkan takut. Kenapa ada takut tu? Itu ujian. Walanna beluannakum bisyai' minal khauf, takut. Bermakna sepatutnya yang kita takut ni, kita kena fikir macam ni. Ya Allah, kalau setara makhluk pun aku takut nak menduakan. Kalau aku duakan Allah, kenapa tak bawa perbincangan macam itu? Kalau setara makhluk pun aku menggeletar ni, kalau takut sekali habis benda nak jawab pun hilang punca nak jawab. Abang nak kahwin dengan siapa? Sudah katanya. Dah tak abang cerita kawan abang sebelah tu sebenarnya cerita. Yang abang nak bincang apa bincang, dah mula berderau. Dia itu adab. Tapi kita nak bawa, kenapa takut tu ada? Dan wanita pula sangat takut diduakan. Sangat tak suka, bukan takut. Dia sangat benci perkataan ini. Sepatutnya bawa kepada satu gambaran. Kau jemaah, dengar sini. Kamu marahkan aku duakan kamu. Kamu tak boleh rasa tak Allah punya marah bila dia diduakan? Kamu sedar tak perkara ni? Tapi time ni tuan-tuan tak ada bincang tauhid dah. Tak ada dah tuan-tuan, bincang ke golok dah pergi, tiba-tiba kata lepas ke Thailand dah. Diam-diam dah, tak ada nak syarah apa dah. Kadang-kadang jenuh cari alasan pula, tak ingat tauhid dah. Memanglah kahwin, nak kahwin lagi tu kalau pergi pada mahkamah ada perlu kahwin apa dah nama banyak saya pun lupa dah. Saya kurang, walaupun syariat fikihnya ada, tapi itu sebab garis panduan. Antara contoh, nak kahwin dua ni sebab isteri pertama dah tak boleh melahirkan anak, ada masalah penyakit. Tapi kalau elok ya, Allah tadi kahwin dua cakap macam mana? Sebenarnya fikih tu panduan, tapi sebenarnya hakikatnya lah tentang kekuasaan Allah. Ada terbaru ni satu, tapi ni konten lah, apa nama, influencer kan. Dia kahwin dua, dia tunjuk isteri dia benarkan, menangis-nangis, mengundang makian tentang bawah tu tentang komen. Dia ingat isteri dah setuju, dah orang suka. Dah, selagi mana perbincangan itu tidak bawa ke perbincangan akidah, tauhid, bersiap sedialah untuk diserang habis-habisan. Orang tak suka, orang takkan suka. Dan saya bercakap ni jemaah sekalian bil amali sekali, yang faham. Inilah yang saya bawa depan hakim, dan saya bawa sampaikan kepada azwajina, para isteri saya. Ingat ustaz sembang kencang depan mikrofon ni, lepas tu diam dia. Pun ada juga dah. Dah, sungguh ini kena dia sama dengan bidang perubatan. Saya pernah jumpa waktu ni syarah hakikat kehidupan ni, antara 2013 awal-awal nak dibangunkan perbahasan ni, Allah takdirkan saya berjumpa dengan Datuk Syukri Mufti Kelantan, alhamdulillah, dan juga mantan Mufti Selangor kita Datuk Sri Tambis. Antara yang banyak jumpa Datuk Sri Syukri lah. Antara perkara yang saya tendu perkara ni, pertama tentang kahwin ni, yang menjadi asbab ni barokah pada guru ni, ulama ni. Dia tanya saya pasal kahwin ni 2013. Dia tanya, pertama jumpa asbab kawan saya bawa, bukan kenal direct pun, kawan kenalkan, alhamdulillah, lepas tu terus kenal. Dia kata jumpa terus tengok tu firasat orang beriman, jangan bawa main. Dia tengok saya waktu tu, kenapa hantar kahwin? Anda nak tanya soalan ni, kenapa hantar kahwin? Kalau Tok Mufti, Tok Peti, orang Kelantan kata Tok Peti tanya gitu nak jawab apa? Kenapa dia mau kahwin? Berat jawab ni. Jenuh dalil nak cari. Lepas tu Datuk Mufti kata apa? Dia senyum, dia tengok, sebab takdir lah. Ringkas jawapan. Apa nak cari jawapan panjang? Kita kata lah itu jawapannya. Try lah syarah tengok takdir macam mana. Tak habis soalan kat situ. Dia tanya, kalau anda kahwin lagi? Sudah. Waktu tu anda belum kahwin lagi jemaah sekalian. Dia pecah tembelang ni. Tapi dia tahu dulu dah. Allah bagi firasat. Selang beberapa bulan kemudian, rupanya Allah takdirkan saya kahwin lagi. Jawapannya mudah dia. Takdir jugalah. Jadi cuba praktis soalan, praktis dulu soalan ni kat orang rumah masing-masing.
Ni saya bagi ijazah soalan ni ya. Cuba praktiskan. Lah ijazah soalan bukan suruh buat ni masing-masing. Yang buat tu tanggunglah masing-masing. InsyaAllah. Okey. Kita bagi laluan azan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah Taala. Khair, kita sambung sikit tu buat penutup. Lepas ni sebenarnya masuk tajuk baru lepas ni muka 69 dah ada tanda dah. Tapi tak apa, saya buat habis kesimpulan tajuk. Baik, soalan tadi. Takdir ni sekalian. Maka takdir ni dia kena bil amal. Kita kena melalui. Dan di sini perbincangan besar. Dia bukan takkan nak takdir semua serah pada takdir. Bukan soalan serah. Soal terima takdir. Takdir, dan berapa ramai tak terima takdir jadi seorang suami. Jadi suami tapi seperti tidak seperti suami. Jadi isteri tapi tidak terima takdir seperti isteri. Perkataannya, kebiasaannya yang biasa disalah erti adalah serah pada takdir. Itu salah, itu tak boleh. Yang mesti kita kena buat adalah terima takdir. Bila terima takdir, apa saja telah ditakdirkan dalam takdir itu wajib kita kena lakukan. So Allah takdirkan kita jadi seorang suami, maka tertakluk pada perkara yang telah ditakdirkan itu, mesti menjalankan tanggungjawab sepenuhnya. Itu maksud takdir. Bukan nak wacana, Ustaz terimalah takdir, apa nak jadi, bukan bukan terima, serahlah apa nak jadi, pulanglah Ustaz. Itu mana orang yang dah putus asa jawab. Islam tidak mengajar begitu. Baik, maka perbincangan takdir itu. Yang kedua, bila Allah takdirkan, saya jumpa dengan beliau soalan tentang perubatan, hadis tentang syifa ni, perubatan Tibbun Nabawi.
tengok orang ilmu, walaupun beliau seorang yang berilmu, tapi tetap dia jawab dengan apa? Wallahu alam, ana tidak praktis dalam bidang ni. Nampak. Jadi anda kena cari yang praktis, yang ahlinya. Nampak? Jadi terutama dalam bab perkahwinan ni pun kena ahli juga, tuan. Bukan yang sekadar ikut pengalaman, dengar-dengar tak. Kalau dia belum melalui, maka dia tidak boleh syarahkan. Kalau dia nak syarah, dia kena jumpa orang yang melalui dan dia kena ambil sanad pengajian daripada orang melalui itu. Sebab ni bilhal, dengan keadaan bilhal. Dan insya-Allah takdirkan syarah hakikat kehidupan. Lalu Allah lalukan perjalanan hidup ni untuk memahami apa sebenar perbahasan. Macam itu. Jadi ini kesimpulan perbahasan dalam bab nikah utama kehidupan, yakni nak menzahirkan kekuasaan Allah, jangan menyekutukan Allah tentang kasih sayang. Dan ini juga jemaah sekalian akan berlaku pada nanti perbahasan akan datang at-tijarah ni, perniagaan. Surat 69. Ini pun berlaku syirik juga. Dia ingat punca rezeki banyak. Berapa ramai duk jaga konon-konon. Contoh, kalau nampak rezeki itu hanya pada Allah, kenapa Allah panggil dia buat sambil lewat? Bermaksud dia lebih nampak ada yang lain boleh mendatangkan rezeki, pekerjaannya, usahanya, amalannya. Hati-hati, walaupun amalan ni ada natijah rezeki, tapi bukan itu tujuan amalan. Tujuan amalan kita sebagai hamba beramal lah. Solat duha kenapa? Biar perniagaan maju, Ustaz. Nampak? Dia bukan nampak Allah suruh kita sebagai hamba, dia nampak bisnes dia. Dan bila nampak bisnes, bila maju, siapa tengok? Orang tengok lah. Bila orang tengok apa jadi? Bimbang lah. Kebimbangan berlaku. Dan ini pun ada perbincangan jemaah sekalian. Jadi dua tajuk besar dalam praktikal bil amali ni, kasih sayang, yakni rumah tangga, dan bab rezeki dan kaya dalam bab harta. Ini dua tajuk ni cukup untuk menghuru-harakan, mengkucak-kacirkan kehidupan jemaah sekalian kalau salah bawa. Tak kena dekat bisnes, kena kat rumah tangga. Dan biasanya kena rumah tangga dulu, baru kat bisnes. Kalau kat rumah tangga dia tak betul, perniagaan yang melirik-lirik, banyak penterjemahan yang salah. Dia sibuk jaga hubungan dengan makhluk, tapi tidak menjaga hubungan dengan Khalik. Contoh kesimpulan penutup, kalau orang tanya nak kaya dengan apa, kita nak kaya dengan apa ni? Majority, ini Allah kata ada dalil ni, surah Al-An'am ayat 16. Kebanyakan manusia akan berfikir nak kaya saja kena dengan harta, kena bisnes. Berapa ramai berani jawab nak kaya dengan apa? Dengan Allah. Syadid saja gitu. Ni bukan soal syadid, ni kebenaran. Siapa dengan Allah? Sebab anta berkata soalan tentang sifat. Nak kaya dengan apa? Ba tu dengan, ba merujuk kepada bismillah. Betul lah nak kaya dengan nama Allah. Mana ada nama makhluk kaya? Ada nama kaya? Tak boleh. Kalau nak tak nama orang Ghani pun tak boleh tak Al-Ghani. Salah. Kena tak Abdul Ghani. Nampak tak? Mana ada nama orang? Tak ada yang sekalian. Wallahu alam. Jadi kita akan sambung pada perbincangan akan datang. Jadi jelas perbahasan kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita faham. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, sehingga kita bertemu lagi pada sila akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.